pengikut yang bahlul. Dan pengikut ini nanti tidak akan dapat apa-apa di akhirat besok. Dia turut bersubahat dengan Tok Lebay dia yang kaki fitnah. Dan Tok Lebay tidak akan backup dia di akhirat besok. Jawablah sendiri. Sebagaimana iblis tak akan backup kamu. Ini walaan marah ni. Kalau cakap macam ni, siapa kamu nak hina? Tok guru kami. Kamu baca Fatihah pun tak betul. Dia kata. Macam ni pandai sangat baca Fatihah. Kamu baca Fatihah pun tak betul. Nak hina guru kami. Guru kami ni mengajar kitab setiap malam. 2-3 kitab. Menulis lagi tentang buku agama. Kelulusan Azhar lagi. Ulama besar. Ilmu agamanya penuh di dada. Kamu siapa? Kamu baca Fatihah pun tak betul. Ni hujah walaun. Bila kita kritik Tok Guru dia, kita tegur Tok Guru dia, kamu siapa dia kata. Ni masalah dia. Sebab tu Tok Guru dia jadi ego. Tidak boleh dikritik. Tak boleh ditegur. Baru tegur sikit, ni mencabar kedudukan Islam. Baru tegur sikit, ini menghina ulama. Ulama pewaris Nabi. Tak baca ke hadis mengatakan ulama pewaris Nabi? Oh, dia tanya kita. Kamu tak belajar ke? Ulama itu pewaris Nabi. Ya, kita belajar. Kita juga belajar, ya, dalam Quran menyatakan ada ulama su', ulama jahat. Jangan duk baca tentang ulama pewaris Nabi sahaja. Baca juga tentang ulama su', ulama jahat, ulama yang menggadaikan ilmu dia kerana nak dunia. Sanggup butakan mata di atas kemungkaran apabila dia ada kuasa dan kedudukan. Itulah ulama su'. Ulama yang sentiasa mencari salah umara pemerintah. Dia tidak menegur pemerintah, tetapi dia menghasut orang ramai untuk menjatuhkan umara pemerintah. Sepatutnya ulama yang baik adalah ulama yang mendampingi pemerintah. Ulama bersama dengan umara, kalau kedua-duanya boleh berbaik, maka aman sejahtera negara, saudara. Tetapi kalau ulama sendiri memainkan peranan, memecah belahkan umat Islam untuk menjatuhkan pemimpin yang diangkat oleh rakyat secara sah, maka tunggulah kehancuran dia. Ini ulama yang ada ini, siang malam kerja ada. Nak cari jumlah. Tak cukup jumlah pun kata cukup jumlah. Dari bulan ke bulan duk cerita jumlah. Sanggup jumpa orang tua saka tu, nak berpakat. Macam mana kita nak jatuh kerajaan? Bukan berpakat macam mana nak naikkan ekonomi. Bukan berpakat macam mana nak menyatu padu kaum Melayu. Bukan berpakat macam mana nak menyatukan orang Islam. Tapi berpakat macam mana nak jatuh kerajaan ini. Bila pemimpin kita, Perdana Menteri kita dengan lantang menyokong perjuangan Palestin, dengan lantang mengecam Israel, tak cukup kuat, tak cukup tegas. Dia je yang kuat, dia je yang tegas. Letak nama, slogan Malaysia Madani. Oh, ini tak boleh. Ini dah menyeleweng Islam ni. Madani ini berasal daripada Madinah, sebuah negara Islam yang bertamadun. Ini Anwar buat di Madani ni nak mengeliru kaum Islam. Waktu mereka ada kuasa, usahakan Madani. Tak tahu apa nama negara, tak tahu. Kucak kacir habis. Bila dia tanya, kenapa kamu tak buat waktu kamu ada kuasa? Banyak kerengga, dia kata. Senang je dia jawab. Banyak kerengga. Dia tak boleh buat apa-apa. Nak buat RU355 tak boleh, hudud memang tak boleh lah. RU35 tak boleh buat. Nak tambah peruntukan kepada guru kafar tak boleh. Nak tambah allowance kepada imam-imam Bilal tak boleh. Nak melaksanakan pendidikan Islam di sekolah dengan hadis 40 ke apa pendidikan tak boleh. Nak memperkasakan undang-undang syariah, nak perbetulkan balik undang-undang yang lompong, tak boleh. Alasan dia banyak kerengga. Dengan kerengga pun takut sembang nak berjihad di bumi Palestin. Dengan kerengga pun dia tak boleh buat kerja, tapi gaji ambil. Kenapa tak pergi ke negara Timur Tengah? Kamu kan duta khas Timur Tengah. Kenapa tak pergi sana bermesyuarat ke, berbincang sewaktu krisis peperangan di Timur Tengah? Kamu sepatutnya datang sana jadi pendamai, berbincang. Kenapa tak pergi? Banyak kerengga. Kenapa tak pergi Mekah? Bertahun tak pergi Mekah ni, pergi umrah ke apa ni. Banyak kerengga kat Mekah. Walaun pun percaya. Ada walaun yang percaya.
Itu yang saya pelik. Ada orang yang percaya, saudara. Bila orang tanya dia, kenapa tidak bergabung Penyatuan Melayu? Bukankah itu seruan ke bawah duli tuanku? Dia ulil amri waktu itu. Kerajaan tidak terbentuk waktu itu lepas pilihan raya. Jadi Agong berkuasa. Dialah pemerintah, salah satunya pemerintah yang ada. Dia ulil amri waktu itu. Dia bertetah supaya bersatulah wahai orang Islam. Semua parti bersatulah, cukup-cukuplah. Dalam 2-3 tahun ni sampai 2-3 orang Perdana Menteri, apa cerita ni? Berlabur lari, ekonomi teruk, rakyat hari-hari mati. Tak makan, dekat bendera putih. Cukup-cukuplah, kata Agong. Bersatulah, kembalikan pulih ekonomi negara, kata Agong. Agong berpandukan kepada ayat Al-Quran supaya menyeru umat Islam bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Bersatu, elak pecah belah. Jangan berpecah belah. Agong berpandu kepada ayat itu, maka Agong perintahkan supaya bersatu semua. Tapi apa kata Hadi? Tetah Agong bukan qati'i. Tengok. Maksudnya bukan qati'i itu boleh saja dibantah. Sebab dia bukan qati'i. Siapa manusia yang qati'i ini, wahai Hadi? Tapi bila kamu berkuasa, bila kamu jadi kerajaan, kamu kata apa kepada pembangkang waktu itu? Kamu guna ayat Quran juga untuk pertahankan kuasa kamu. Kamu gunakan ayat Quran juga untuk mempertahankan ke bawah duli tuanku. Bila kamu jadi kerajaan, bila kamu jadi duta khas Timur Tengah, kamu baca ayat Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemerintah di antara kamu. Masih ini disuruh pembangkang, jangan lawan, taat. Wajib taat pemerintah. Guna ayat Quran juga untuk pertahankan dia sebagai kerajaan. Bila dia tak jadi kerajaan, dia tak baca sangat ayat ini. Dia kata, tetah Agong bukan qati'i. Sebab itu sekarang dia selamba aja langgar. Padahal ada arahan daripada sultan-sultan, raja-raja, jangan berpolitik dalam masjid. Berpolitik kepartian dalam masjid tak boleh. Selamba aja dia masuk masjid, dia mengajar, ceramah. Sebab tetah raja bukan qati'i. Betapa egonya saudara. Sebab tu saya katakan, jangan kita duk hafal tentang ulama itu pewaris Nabi saja. Kita juga kena tahu bahawa ada ulama-ulama su yang cinta kepada dunia dan menunggang agama untuk dunia mereka. Yang suka melihat kita berpecah belah, yang suka melihat di antara kita sama umat Islam ini tidak lagi berbicara tentang ekonomi negara, tidak lagi berbicara tentang bagaimana nak membangunkan negara. Kita asyik berbicara tentang dalam kain orang, dalam seluar orang. Berbicara tentang LGBT, tapi bicara tentang orang pergi konsert, tak pergi konsert. Saya nak bagi tahu, yang merosakkan negara kita ni puluhan tahun bukan kerana budak-budak pergi konsert. Ini banyak kali saya ulang. Dan saya akan terus ulang setiap hari. Supaya ada di antara walaun yang baru belum masak lagi. Baru nak masak-masak kan. Supaya mereka sedar dan mereka berubah. Terutama yang anak muda. Saya nak beritahu kamu anak muda. Kamu yang kaki merempit, kamu kaki motor, kamu suka tengok konsert-konsert ini. Bukan salah kamu. Kamu tak pernah merosakkan negara ini. Mungkin kamu melakukan dosa kerana pergi maksiat. Tapi dosa kamu boleh minta ampun dengan Allah. Dosa urusan kamu dengan Allah. Kamu tengok konsert, kamu beli tiket, itu duit kamu, bukan duit rakyat. Dosa kamu tanggung. Tetapi yang paling besar, yang lebih dahsyat daripada kamu, wahai anak muda, adalah orang-orang politik yang rasuah, yang penyakau ini. Dialah yang merosakkan negara kita. Saya nak bagi tahu. Jadi pada anak muda, jangan kamu rasa kamu ni teruk sangat. Yang sebenarnya ada orang lebih teruk daripada kamu, iaitu orang-orang politik yang menyakau ini. Sampai ada anak menantu yang lari keluar negara sampai hari ini tak balik-balik. Saya nak tanya anak muda, ada keluarga kamu yang lari keluar negara kerana menyakau? Tak ada balik? Ada? Tak ada kan? Tapi ada politik yang macam itu. Dan kamu sokong dia. Sebab tu saya nak sedarkan anak muda.
Bukan salah kamu tengok konsert. Negara ini tak rosak dengan hanya kamu tengok konsert. Bukan setiap malam pun ada konsert. Konsert besar ni mungkin setahun 1 kali 2 kali je. Bawah kerajaan Malaysia ni, Malaysia PMX ni, tak ada konsert besar yang diluluskan di zaman PMX. Ini yang berlaku 2 konsert besar baru ini, itu dah diluluskan zaman PN lagi. Cuma dilaksanakan. Ya, sebab dah tempah dilaksanakan zaman PMX. Itu pun kita kawal. Kamu merintah 14 konsert artis-artis barat. Ada ulama tegur waktu itu. Ada Ustazah Asma tegur. Sekarang baru 2 konsert, itu pun zaman kamu yang lulus. Dah jadi jalan kiamat dunia. Kutuk anak muda. Tak boleh pergi, tak guna pergi semayang. Buat apa nak semayang, pergi tengok konsert. Kamu anak muda kalau jumpa dengan lebay-lebay macam ni, kamu sound sikit kat mereka. Kami tengok konsert, ya. Kalau kami tengok maksiat, kami berdosa. Kami boleh minta ampun dengan Allah. Kami nak tengok tiket konsert pakai duit kami. Kami tak pakai duit rakyat. Bagi tahu Pak Lebay tu, saya nak tahu, wahai Lebay, bagaimana Lebay boleh sokong pemimpin penyakau duit rakyat ini? Bagaimana dia nak minta ampun dengan rakyat, duit mereka disakau? Kalau saya dosa saya peribadi dengan Tuhan, saya boleh minta ampun. InsyaAllah Tuhan akan ampunkan. Tapi penyakau-penyakau ini, bagaimana dia nak minta ampun dengan seluruh juta rakyat Malaysia yang duit mereka disapu, duit mereka disakau, minyak masak untuk kedua rakyat disorok, duit rakyat digunakan untuk renovate rumah kediaman Perdana Menteri dalam keadaan rakyat lapar tak makan, angkat bendera putih. Anak muda kena bagi tahu untuk lebay macam ini. Ajar dia sikit. Sebab kebanyakan mereka mengatakan kamu, wahai anak muda, gila kepada konsert, maksiat dan sebagainya. Maksiat yang sebenar, sebesar-besar maksiat adalah rasuah. Kalau kamu tengok konsert, belum tentu kamu dikatakan masuk neraka. Tetapi Allah kata perasuah, orang yang beri rasuah, orang yang menerima rasuah, tempat dia di neraka. Banyak berlaku kepada pemimpin politik rasuah ini. Bukan mak rempit. Kalau mak rempit kaki rasuah apa paling kuat RM20, RM50, tahan dekat polis, tak ada lesen. Tapi orang politik dia tak main RM50, saudara. Jutaan, bilion. Jadi sebagai anak muda, kamu kena bagi tahu, terangkan kepada mereka dan bagi tahu rakan-rakan. Ini anak muda bila orang lebay tu hentam, duduk diam. Kita salah, kita dah tengok konsep maksiat. Betul juga pakcik tu kata kita tengok konsep maksiat. Padahal pakcik tu penyokong penyakau tu kamu tak tahu. Pakcik tu dah tua, tanya zaman muda dia buat apa? Kalau kat Kelantan tu masa zaman muda dia buat apa? Dia lah duduk depan pentas di Barat tu. Sekarang dah tua dah, pakai kepiah di masjid lah. Zaman muda dulu dia duduk depan pentas di Barat tu, ya, yang maknya nyanyi di Barat tu kan. Dulu ada panggil apa? Kajol. Kajol. Maknya tu nama dia Kajol. Nyanyi sedap. Saya pun suka di Barat juga. Pakcik tu dulu masa muda, dia duduk depan sekali. Lepas ni dia dah tua, duduk masjid kan. Dia tak malam dengar Ustaz Nik Amal ceramah. Dia hentam kamu. Dia kata kamu maksiat. Kamu pergi tengok konsert, tengok wayang. Seperti kamu ni seolah kamu tak hari tengok wayang. Maksiat. Kamu ni pergi konsert, ni kerajaan Malaysia Madani dah buat ni. Tengok kamu dirosakkan akhlak dia kata. Dia rasa dah muda. Akhlak kamu dirosakkan oleh Anwar Ibrahim. Dia buat konsert, kamu kena pergi. Kan? Kita pun terpedaya. Betul juga. Sebab Anwar buat konsert lah kita terpaksa pergi. Kita pun berfikir macam tu. Cuba sekali jawab dengan pakcik tu. Pakcik paling raya tu suka mana? Tanya dia. Pakcik tentulah pakcik suka pah. Pah tu kan Islam. dasar pah tu Islam. Pakcik tu kan Islam. Sebab itulah pakcik tak suka konsert-konsert ni. Maksiat. Pakcik orang pah. Pakcik ni ketua cawangan pah. Tanya dia macam tu kan. Bila dia kata dia pah, pah tu pakcik tahu duduk bawah mana? Bawah Perikatan Nasional. Siapa dia? Den Cirit. Pakcik tahu kan Den Cirit tu? Macam mana dengan jana wibawa dia? Macam mana dengan menantu dia? Pakcik tahu tak?
Duit yang disakau tu oleh pemimpin politik, ya, jutaan bilion yang disakau tu, ya, nak banding dengan sekeping tiket konsert budak muda, 100 tahun budak muda boleh tengok konsert. Setiap tahun selama beratus-ratus tahun budak boleh tengok konsert dengan harga tiket itu kerana dinilaikan dengan duit yang disakau oleh pemimpin politik. Sebab itu anak muda kena cerdik. Bukan kita kata anak muda kena pergi maksiat, tidak. Tetapi nilaikan. Nilaikan saudara. Sebab Islam itu bukan hanya konsep saja maksiat. Rasuah itu lagi teruk daripada tengok konsert. Dalam Al-Quran dia tersebut pun tengok konsert tempat di neraka. Siapa yang buat konsert tempat di neraka? Siapa yang tengok konsert tempat di neraka? Tak disebut secara khusus. Yang disebut secara khusus pemberi rasuah, penerima rasuah, kedua-duanya masuk neraka. Ini jelas. Maksudnya kalau kamu sokong puak-puak yang perasuah, walaupun kamu tidak rasuah, walaupun kamu bukan pemberi rasuah, kamu sokong puak-puak itu, bersubahatlah kamu dengan mereka. Tak kiralah betapa tebalnya seban di atas kepala kamu. Ini yang kita nak bagi tahu. Saya berehat seketika. Saya ada setengah jam lagi. Saya nak bagi kawan saya ni. Ada tak kawan ni? Saya dulu, rumah saya ni, bendera pertama yang berkibar di bumbung rumah saya adalah bendera PAS. Oh, nasib baik, alhamdulillah lah. Saya tidak tercebur, ya, tidak terjebak terlalu lama. Ya, kalau tidak saya lah wal on tegar dekat sini. Dan saya akan buat live untuk mempertahankan, ya, Ni'amah. Saya akan buat live untuk mempertahankan Mortar Senik. Siaplah, ya. Walanon semua nak berdepan dengan saya nanti. Tapi alhamdulillah Tuhan selamatkan. Ya, tak perlu saya pergi Yuti Azhar, tak perlu saya nak bertalaki, tak perlu saya datang usrah. Saya boleh menimbanglah mana yang benar, mana yang tak benar. Ya, semalam ada satu walaon ni. Tapi dia bercakap je, dia bagi banyak soalan tu. Saya catat lagi soalan ni. Saya sebenarnya cerita soalan daripada kawan-kawan walaon ni, saya pandang serius. Saya tak main-main, saya catat. Saya catat soalan ni ada kat buku saya ni. Apa soalan dia kat saya? Ada 5 soalan dia bagi kat saya. Kan? Ada 5 soalan dia bagi kat saya. Baru satu saya dah jawab, dia masuk. Baru satu saya nak jawab, dia masuk. Kan? Dia tanya soalan. Ya. Lepas tu saya nak jawab, dia masuk. Saya jawab, dia sampur. Dah lama dia terjun. Macam mana? Itulah cabaran, ya. Cabaran. Mana saya catat dia soalan dia. Dia ada bagi saya 5 soalan. Nah, dia termasuk cerita, dia tanya saya tentang konsep Coldplay. Dia tanya kita tentang kes Anwar dulu. Dia tanya saya tentang kes DNA Zahid. Dia tanya tentang padang bola pun dia tanya. Padang bola yang rosak baru ni kan, final tu kan. Dia nak salahkan PMBek juga tu, padang bola tu. Kan? Dan last kali soalan dia paling menarik, last kali dia kata, adakah tuan dibayar, dia kata, untuk buat penerangan. Itu soalan dia. Saya catat ni. Ya, saya catat. Soalan-soalan walaon, ya, menandakan betapa seriusnya saya terhadap pandangan saudara-saudara. Ya? Sebab pandangan yang baik ni kita jawab cara baik lah. Ya? Kalau datang nak menganjing, saya ikut seperti mana yang disebut oleh Setiausaha Agung Keadilan Saifuddin Nasution. Dia kata kalau kita nak berdepan dengan musuh, ya, nak berdepan dengan musuh, kita kena gunakan senjata yang sama seperti mana musuh kita gunakan. Jadi kalau kamu datang nak menganjing ke sini, saya tak jawab dengan serius, kita jawab ikut rentak kamu. Tapi kalau kamu datang sini nak berkongsi maklumat, berkongsi pandangan, nak berkritik cara baik, nak berhujah cara baik, kita berhujah cara baik. Ya? Tak perlulah kita jumpa kedai mamak ke kan. Nak baling-baling kursi, tak perlu. Ya? Tak ada untungnya. Tak ada untung kepada orang Melayu, tak ada untung kepada orang Islam. Yang untung pemimpin kamu. Ya? Bila kita masuk dalam nanti, ya, pemimpin kamu takkan jenguk kamu. Ya? Bila dia kena, dia minta derma daripada kamu. Derma jihad, dia kata. Bila dia kena, tolonglah derma jihad. Saya nak bayar saman ni, dia kata. Tapi kalau kamu kena, ada tak pergi? Tak ada, saudara. Jawab sendirilah. Ya? Tak ada masa. Lebay-lebay ni nak tengok kamu. Ya, sebab dia sibuk dengan kuliah-kuliah dia. Sedar-sedarlah, saudara, ya. Ini bukan fitnah, ini memang betul, ya. Ini betul-betul bukan
Bukan cobaan, betul-betul. So dengarlah ucapan. Ustaz Dusuki masa dia ceramah kat Johor, dia kata saya banyak kalah saman. Dia kata saya tak kisah walaupun saya banyak kalah saman, sebab tuan-tuan kan ada. Dia kata dia selamba je, tuan-tuan kan ada, maknanya tuan-tuan kena bayar lah kalau saya kena saman. Dapat pahala, menyelamatkan seorang ulama. Besar pahala saudara. Besar pahala. Tapi kalau saudara kena, dia tak ada masa. Dia tak ada masa untuk nak bela saudara sebab dia sibuk mengajar. Dia sibuk berceramah. Pandai-pandailah saudara minta adik-beradik ke kawan ke bantu. Tapi kalau dia kena, saudara kena bagi. Sebab itu derma jihad.